biasa untuk segmen komentar SPM hari ini, kita ada topik menarik yang nak dikupaskan bersama dengan seorang tetamu menerusi panggilan video pada pagi ini. Tajuknya ataupun topiknya adalah perkukuh perpaduan elak perpecahan. Saya perkenalkan siapa yang kita bawakan pada pagi ini iaitu Datuk Lokman Nur Adam selaku Ahli Majlis Tertinggi UMNO menerusi panggilan telefon pada pagi ini bersama kita. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Okey, Datuk, kita ada baki dalam kurang lebih 10 minit ini untuk kita bercakap berkenaan perkukuh perpaduan elak perpecahan. Mungkin pada pandangan Datuk mungkin boleh kongsikan terlebih dahulu bagaimana sebenarnya sentimen terkini ataupun sentimen perpaduan setakat ini di Malaysia. Okey, pertama sekali, alhamdulillah lah saya nampak ada satu perkembangan yang positif, terutamanya apabila wujudnya kerajaan perpaduan ini. Kita lihat BN khususnya parti tunjangnya iaitu UMNO hari ini yang mewakili boleh dikatakan mempunyai keahlian, bukan setakat keahlian ahli teramai, tetapi keahlian orang Melayu teramai hari ini sudah pun bergabung dalam sebuah kerajaan yang mempunyai sokongan majoriti bukan Melayu yang teramai. Kalau kita lihat dari segi jumlah keluar mengundi bukan Melayu pada pilihan raya lepas, lebih 95% bukan Melayu keluar dan lebih daripada 98% memberikan sokongan kepada Pakatan Harapan. Dan gabungan ini boleh menghasilkan satu suasana yang cukup baik kalau ianya dapat dikekalkan secara berpanjangan. Kita mempunyai potensi untuk menjadikan rakyat Malaysia ini kembali harmoni seperti mana sebelum api-api sentimen perkauman dimainkan, sentimen membenci satu sama lain di antara kaum yang sebelum ini menggugat kestabilan negara dimainkan. Jadi saya nampak sekarang ni penerimaan pada kerajaan perpaduan ini khususnya di kalangan bukan Melayu sangat mantap, lebih daripada 80% saya katakan. Ianya nampaknya membuahkan hasil yang lumayan. Cuma masih ada skeptikal di kalangan pengundi-pengundi Melayu contohnya, terutamanya orang yang dah lama diindoktrinasi oleh setengah-setengah pihak tentang kononnya bahayanya DAP, tentang apa yang berlaku sepanjang tempoh 22 bulan pemerintahan Tun Dr. Mahathir. Dan benda ini nampak gayanya ada sedikit memberikan kekangan di kalangan setengah-setengah orang Melayu yang mungkin sukar nak menerima DAP di dalam kerajaan kita ni. Namun usaha-usaha dilakukan oleh kedua-dua belah pihak, baik pihak Pakatan Harapan begitu juga dengan pihak Barisan Nasional. Kita saling untuk cuba meyakinkan penyokong-penyokong, khususnya penyokong-penyokong tegar kita, dan kita juga mengharapkan supaya kawan-kawan yang berada di atas pagar supaya dapat boleh menerima. Dan untuk itu saya nampak perkara yang antara yang utama yang perlu kita pastikan ialah untuk mengelakkan daripada membiarkan api-api sentimen perkauman ini menular. Itu yang menyebabkan ada permintaan daripada kerajaan supaya elakkan daripada memainkan sentimen 3R, race, religion and royalty. Kalau perkara ini dapat dilakukan secara konsisten dan semua pihak memainkan peranan dan rakyat pun sedar betapa pentingnya sebuah kerajaan yang stabil itu dapat diwujudkan. Saya yakin dalam jangka masa sebelum pilihan raya umum yang ke-16, kerajaan perpaduan yang sedia ada ni boleh diterima umum, insyaAllah. Ialah untuk penerimaan kepada apa situasi yang sedang berlaku sekarang ini, tidak kira dari struktur ekonomi ataupun politik, perpaduan itu perlu diwujudkan. Cumanya Datuk, kita semua sedang malam sekarang ini antara wahana ataupun metod-metod yang digunakan untuk memecah belahkan perpaduan itu adalah menerusi di alam maya, di media sosial dan sebagainya. Jadi ini adalah menjadi salah satu tembok yang terakhir untuk kita
kita mencapai kesepakatan itu sebagai rakyat Malaysia dan juga menterjemahkan maksud Malaysia Madani itu. Jadi apa pandangan Datuk yang kita boleh laksanakan supaya media sosial ini boleh dikekang dan ini tidak diguna pakai dengan sewenang-wenangnya tanpa rasa tanggungjawab dan secara tidak langsung boleh menghidupkan kembali api-api isu sentimen perkauman seperti yang Datuk kongsikan? Ya. Pertamanya, pendirian kerajaan jelas bahawa kita meraihkan kebebasan bersuara. Kita juga kita tidak ada masalah tentang kebebasan berhimpun, kebebasan memberikan pendapat, kebebasan untuk bercanggah pendapat. Tak ada masalah. Benda itu semua diraihkan. Namun sudah pasti semuanya perlu ada batas. Itu sebabnya kerajaan menetapkan tadi tidak boleh menyentuh tiga perkara ini. Kerana kalau tiga R ini disentuh, ianya akan menatijahkan sesuatu yang sangat negatif. Dan kalau misalnya kita boleh pastikan kita tidak menyentuh tiga perkara khusus ini, saya yakin kalau idea-idea, lontaran-lontaran idea, lontaran-lontaran pendapat dibuat secara bertanggungjawab, ianya akan melahirkan sebuah society ataupun sebuah masyarakat yang boleh menghormati satu sama lain. Kita tak boleh mudah melata dan cepat menyebarkan info-info yang kita tak pasti. Ini satu lagi bab. Itu sebab dalam Islam, bila kita didatangi dengan satu-satu maklumat, kita diminta untuk tabayun ataupun memeriksa sama ada maklumat itu betul ataupun tidak. Kalau kita tengok semenjak zaman Datuk Seri Najib lagi, antara cabaran yang kita hadapi ialah bila ada isu-isu sensasi yang boleh membangkitkan kemarahan rakyat. Rakyat ni dia share ataupun dia forwardkan mesej-mesej ni dengan begitu mudah. Laju je dia share. Tapi bila kita membuat jawapan balas, dia tidaklah sensasi seperti mana bila orang menaburkan fitnah. Jadi benda ni pula tak viral seperti mana bila sesuatu fitnah itu disebarkan. Jadi rakyat juga perlu memainkan peranan dalam usaha untuk kita mengecapi sebuah kerajaan, sebuah masyarakat yang harmoni. Kita kena pastikan bahawa setiap apa yang kita dapat itu jangan kita terus tularkan tanpa kita memeriksa sama ada ianya benar atau tidak. Pada pandangan Datuk sendiri, adakah ini disebabkan oleh pendidikan, tak kiralah daripada di rumah maupun di sekolah, kurang mencukupi untuk kita menterjemahkan perpaduan yang sebenarnya bukanlah perkara baharu tapi sudah lama sejak kita bebas daripada penjajah bertahun-tahun yang lalu. Jadi adakah pendidikan itu pada pandangan Datuk masih kurang ataupun kita perlu perkukuhkan atau tambah baik, Datuk? Ya, saya yakin bahawa mesti ada sedikit penambahbaikan. Memang perlu ditambah baik dari masa ke semasa. Dan kalau perlu ada silibus khas, tak kira lah sekolah kerajaan ke sekolah swasta ke, berhubung dengan konsep perpaduan ini, kita perlu wujudkan. Malah kita lihat penglibatan anak-anak muda yang berusia 18 tahun ke atas dalam proses demokrasi kita, dalam proses memilih kerajaan baik di peringkat persekutuan maupun di peringkat negeri. Saya nampak dalam pilihan raya yang ke-15 lepas, jelas anak-anak muda ni kadang-kadang bak kata orang tu lah, kita perlu bak kata orang tu kita perlu guide dia orang ni. Maknanya kena ada silibus, kenapa. Pertama sekali kena beritahu apa maksud ahli parlimen, apa maksud ahli Dewan Undangan Negeri, kenapa kita kena ada rasa bertanggungjawab sebelum kita membuat sesuatu keputusan. Apa jenis-jenis parti politik, parti politik yang macam mana, kepimpinan ataupun wakil rakyat yang macam mana harus dipilih. Apa bahayanya kalau dalam proses pemilihan kita itu
kita mengundi dengan kata orang tu dipengaruhi dengan unsur-unsur rasuah, apa bahayanya, kesan dia jangka panjang. Ini saya rasa perlu ada dalam silibus pendidikan kita. Mungkin boleh bermula di sekolah rendah, kemudian dipertajamkan lagi di peringkat sekolah menengah. Saya yakin semua pihak kena main peranan dalam memupuk kesedaran mengenai perpaduan ni, mengenai civic, kan? Dan tidak hanya dimainkan di sekolah, tetapi media-media masa contohnya, media-media masa perlu memainkan peranan, TV, media elektronik, media cetak. Begitu juga dengan penggiat-penggiat maya ni, ataupun kata orang tu penggiat-penggiat media sosial. Hari ini hampir semua orang yang ada smartphone, mereka ni wartawan. Jadi mereka juga boleh membentuk masyarakat itu secara tidak langsung. Pada pandangan Datuk juga kan, bila kita bercakap berkenaan kerajaan perpaduan ini, bagaimana sebenarnya kerajaan sekarang ini boleh menjadi cerminan bahawa perpaduan itu, kesepakatan itu, keseimbangan itu boleh dicapai dan juga menjadi satu tauladan dan juga contoh kepada masyarakat Malaysia untuk menghidupkan ataupun menyemarakkan lagi perpaduan ini? Saya nampak kemampuan hari ini kita kena terima hakikat bahawa Barisan Nasional, PH, mereka ni merupakan musuh-musuh politik sebelum ni. Mereka ni mempunyai fahaman yang berbeza, pandangan yang berbeza, pendekatan yang berbeza. Namun hari ini kita dah ada satu penanda aras baru dalam politik negara. Dan kalau dulu kita lawan, hari ini kita kawan. Kalau dulu amat sukar untuk kita duduk semeja kalau kita tengok perbahasan di parlimen dan sebagainya. Namun hari ini demi kepentingan rakyat, kalau misalnya Barisan Nasional hari itu tidak mengambil keputusan untuk patuh dengan titah Kebawah Maha Malaysia pada Kebahagiaan Tuan Agong, kita sehingga hari ini tidak ada kerajaan. Jadi yang akan menjadi mangsa ialah rakyat. Namun walaupun Perikatan Nasional tidak bersedia untuk membentuk kerajaan bersama Pakatan Harapan, DN mengambil pendirian untuk kita menjunjung titah Kebawah Tuanku, dan inilah bagi saya satu kematangan politik yang dinamik untuk politik negara. Dan kita letak ke tepi segala perbezaan demi untuk kestabilan politik negara, kerana kestabilan politik negara akan menjamin kestabilan ekonomi juga. Dan bila ekonomi stabil, barulah rakyat ni akan mendapat kehidupan yang lebih stabil, kehidupan yang lebih aman. Keamanan itu penting. Kedua, kestabilan ekonomi juga penting bagi rakyat, kerana ketidakstabilan ekonomi, bila pelabur-pelabur lari meninggalkan negara ini akibat daripada ketidakstabilan politik, dia hanya memberikan kesan foreign direct investment kita merosot. Bila foreign direct investment kita merosot, kita punya kadar pengangguran kita akan meningkat. Rakyat yang akan kehilangan pekerjaan. Bila kita dapat bawa balik dengan pengukuhan kestabilan ekonomi kita, kestabilan politik kita, kita dapat bawa balik foreign direct investment, FDI, pelaburan langsung asing. Kita dapat mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. Kita dapat mengukuhkan kedudukan keuangan negara. Bila kita dapat perkukuhkan pendapatan negara, sudah pastilah kita akan boleh pulangkan balik kepada rakyat dengan lebih banyak dalam bentuk subsidi, dalam bentuk bantuan-bantuan yang kerajaan berikan kepada rakyat. Dan yang akhirnya itulah yang akan mengurangkan. Contohnya, begitu juga dengan nilai ringgit. Bila kita dapat bawa masuk pelabur-pelabur ni, maka kita akan ada, kata orang tu, permintaan untuk ringgit. Kerana bila pelabur datang bawa duit, contohnya bawa duit yen Jepun, bawa duit euro, bawa duit Sing dollar, mereka kena melabur dalam ringgit Malaysia. Jadi permintaan untuk ringgit itu akan meningkat. Dan ini akan menyebabkan bahawa bila permintaan ringgit meningkat,
pengukuhan nilai ringgit itu akan membantu dari segi barang-barang yang kita beli import contohnya. Ianya akan jadi lebih murah. Barang-barang tempatan pun, katalah ada 14 ingredients dalam usaha menghasilkan sesuatu barang. Mungkin ada 3-4 barang yang datangnya daripada luar juga. Ini juga secara tak langsung akan membantu mengurangkan kos produk tempatan. Dan banyaklah lagi sentimen-sentimen lain. Ya, kita dapat saksikan bagaimana sebenarnya rantaian ikatan perpaduan itu kalau ianya terjalin dengan baik dan kukuh akan memberikan kesan yang juga cukup positif untuk masyarakat di Malaysia. Terima kasih kepada Datuk Luqman Nur Adam bersama kita hari ini untuk berkongsi dalam segmen komentar LSPM bagaimana untuk kita memperkukuh perpaduan dan juga elak perpecahan.